Anwar mahu ambil tindakan? Ini jawapan PAS. Kadir dakwa Muhyiddin guna COVID kukuh kedudukan. Lantikan politik, ini sindiran pedas Najib. Sebab akhirnya air mata menteri gugur. Presiden PKR Anwar Ibrahim boleh ambil tindakan undang-undang terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang jika dirasakan perlu berkait surat kepada pemimpin Gerakan Islam Dunia yang didakwa mengandungi maklumat tidak sahih. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, dari segi undang-undang, Anwar berhak mengambil tindakan jika dirasakan berada di pihak yang ditindas. Dari segi undang-undang, dia berhak ambil tindakan kalau dia rasa dia pihak yang ditindas. Dia nak ambil tindakan pun boleh, tak ambil pun boleh. Terserah pada dia, katanya kepada media di Kota Baru ketika diminta mengulas cadangan Peguam Anwar yang menyarankan tindakan diambil terhadap Abdul Hadi. Terdahulu Anwar berkata, beliau buat masa ini tidak cenderung untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang meskipun dinasihatkan Peguam berbuat demikian. Peguam ada cadangkan, tetapi saya ini tak sangat cenderung setakat ini. Kita tengok dahulu, katanya dalam sidang media secara langsung di akaun Facebook. Ia berhubung tuduhan Abdul Hadi yang mengaitkannya dengan pergerakan Freemason. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan warganet di media sosial berhubung tuduhan Abdul Hadi dalam satu surat yang dikirim pemimpin PAS itu kepada pemimpin Gerakan Islam. Sebagai rekod, surat bertarikh 22 Mac dengan tajuk Gerakan Islah Secara Aman bukan rampasan kuasa dan revolusi yang ditulis dalam bahasa Arab itu dikesan tersebar di media sosial sejak 4 April lalu. Surat yang dikatakan ditulis Abdul Hadi itu mengundang pelbagai kritikan kerana mengandungi pelbagai dakwaan terhadap Pakatan Harapan serta memburukkan Anwar selain mempertahankan penubuhan kerajaan Perikatan Nasional. Pada 9 April lalu, Anwar turut menjelaskan maklumat yang dinyatakan dalam surat ditulis Abdul Hadi sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu tidak sahih. Sementara itu ditanya mengenai lokasi penjabat Abdul Hadi sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Taqiyuddin berkata, MP Marang itu mungkin akan berpejabat di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Ini kerana katanya jawatan itu bukan duta negara, sebaliknya Duta Khas Perdana Menteri. Ia tak sama dengan duta luar negara, dia duta khas kepada Perdana Menteri. Beliau akan beroperasi mengikut apa yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Pada pandangan saya lah, apabila ada apa-apa, beliau akan diarahkan untuk pergi ke sana, Timur Tengah. Mungkin akan duduk di JPM, Jabatan Perdana Menteri, jelasnya, yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin telah mengambil peluang penuh daripada penyebaran wabak COVID-19 dan keadaan ekonomi semasa untuk memperkukuh kedudukan sebagai Perdana Menteri, kata tokoh wartawan Kadir Yassin. Dia Muhyiddin menggunakan pandemik ini sebagai alasan untuk menangguhkan sidang Dewan Rakyat dari 9 Mac kepada 18 Mei. Ini akan berikannya masa untuk mengumpulkan sokongan jika terdapat undi tidak percaya terhadapnya, katanya. Menulis dalam blognya, Kadir juga mendakwa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP juga digunakan oleh Muhyiddin untuk memperkukuh kedudukan dalam bersatu. Kesemua anggota parti, termasuk Mesyuarat Agung Bahagian dan pemilihan kepimpinan ditangguhkan, kata bekas penasihat media Perdana Menteri ketika era Dr. Mahathir Mohamad itu. Mahathir telah menang tanpa bertanding bagi jawatan pengerusi bersatu, manakala Muhyiddin itu akan mempertahankan jawatannya. Kadir juga berkata, tindakan Muhyiddin tidak melantik timbalan Perdana Menteri juga menguntungkannya. Sebaliknya dia melantik 4 Menteri Kanan yang secara teorinya terhutang budi dengannya dan orang itu tidak akan bergabung untuk mencabarnya, kata Kadir. Pada masa yang sama, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, krisis yang tercetus akibat wabak COVID-19 perlu ditangani secara bersama bagi mengatasi masalah itu dan bukan untuk cari siapa yang lebih popular. Kita seharusnya berusaha mendepani dan menangani krisis ini secara bersama. Kita bukan sahaja perlu ucap terima kasih kepada Barisan Hadapan, bahkan kita perlu sama-sama tunjuk sokongan dan beri perhatian dengan menyahut nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka yang benar-benar pakar dalam bidang ini, katanya secara ringkas menerusi siri ucapan di akaun Twitternya Chedat Official. Bagaimanapun, MP Langkawi itu tidak menjelaskan secara terperinci maksud pihak yang ingin mencari populariti dalam hantarannya itu.
Semalam, Malaysia merekodkan 153 kes baru COVID-19 dengan jumlah keseluruhan 4,683 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan jumlah kes aktif adalah 2,499 kes dan terdapat 3 kematian yang berkaitan dengan COVID-19, menjadikan jumlah korban seramai 76 mangsa. Menurut data daripada Johns Hopkins University, terdapat hampir 1.8 juta kes positif terkumpul COVID-19 di seluruh dunia setakat hari ini dengan jumlah kematian global meragut nyawa 110,052 orang. Amerika Syarikat mengatasi Itali pada hari Sabtu sebagai negara yang mencatatkan jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi dengan mencatatkan lebih 20,000 kematian sejak wabak itu bermula. Terdapat 530,200 kes positif wabak itu di Amerika Syarikat setakat ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menempelak para pemimpin Pakatan Harapan yang tidak habis-habis bercakap mengenai pentadbiran Perikatan Nasional yang membuat siri pelantikan politik untuk mengetuai Badan Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan atau GLC. Dakwa Najib sebelum PRU14 pada 2018, Pakatan Harapan mengikrarkan janji bertulis untuk mengakhiri semua lantikan politik dan ini tidak seperti Kerajaan Perikatan Nasional. Pakatan Harapan yang janji tak akan ada lantikan politik jika menang. Pakatan Harapan yang mungkir janji dengan membuat lantikan politik secara berbaris-baris, katanya. Pada hantaran Facebooknya, Najib berkongsi beberapa laporan berita yang memetik kenyataan para pemimpin Pakatan Harapan termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang selepas mengambil alih kuasa pada 2018 berkata Pakatan Harapan akan meneruskan dasar pelantikan politik individu yang berkelayakan. Selain Mahathir, Najib berkongsi tajuk berita dari Oktober tahun lepas yang memetik bekas Timbalan Menteri Sivarasa Rasiah sebagai berkata Pakatan Harapan tidak pernah berjanji untuk menghapuskan lantikan politik. Begitu juga Najib menegaskan bagaimana Menteri Besar Kedah Mukhlis Mahathir juga mempertahankan tindakan itu. Dilaporkan berkata lantikan politik perlu dilihat secara positif. Last akhirnya Pakatan Harapan tuntut Perikatan Nasional tepati janji yang Pakatan Harapan mungkir. Hang fikir? Kata Najib menyindir. Dalam hantaran berasingan, Najib mendakwa pelantikan pengerusi DAP Tan Kok Wai sebagai Duta Khas Malaysia ke China adalah satu lagi contoh janji yang tidak ditepati Pakatan Harapan. Sebelum ini dilaporkan juga bahawa semua anggota parlimen yang tidak memegang jawatan dalam kerajaan akan dilantik mengetuai GLC menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang juga Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Dan gelandangan itu juga masalah. Perbualan yang rancak sejak bermulanya wawancara bersama wartawan Malaysia Gazette tiba-tiba bertukar sebab. Sebaik saja Tan Sri Anwar Musa ditanya tentang isu gelendangan di ibu kota. Beliau meminta maaf dengan nada tersekat-sekat sehingga ke satu peringkat air mata Menteri Wilayah Persekutuan itu dilihat gugur juga. Biarpun dalam tempoh sebulan ini, jiwa Anwar dilihat begitu kental berhadapan dengan isu gelendangan. Ternyata pengalamannya menyaksikan sendiri penderitaan gelendangan memberi kesan yang bukan sedikit di hatinya. Apatah lagi sebaik saja mendapat perkabaran bahawa jumlah golongan itu di ibu kota mencecah 1,000 orang. Saya mohon maaf, maafkan saya. Ini soal kemanusiaan. Ini isu kemanusiaan. Saya tengok gelendangan itu masalah bangsa. Gelendangan ini juga masalah kemanusiaan. Bila saya jumpa mereka-mereka ini, saya dengar sendiri macam-macam. Mereka ini susah. Sebenarnya satu hikmah di sebalik kita menangani isu COVID-19 ini, kita juga secara tidak langsung dapat mendekati, memperhalusi golongan ini. Kita tubuhkan satu jawatan kuasa khas secara harian uruskan krisis ini. Antara isu adalah juga kumpulan gelendangan ini. Kita tidak boleh biarkan golongan ini terus merayau-rayau dan tinggal di merata. Maka golongan ini juga akan terdedah dengan bahaya penyakit ini. Ingat, penyakit tidak kenal darjat, kaya, papa kedana, merempat maupun miskin. Saya minta segera himpunkan mereka dengan tanggapan bahawa kumpulan ini sekadar 200 hingga 300 orang saja. Rupanya hampir 1,000. Saya terkejut. Apa gunanya kita ada bangunan pencakar langit di celah-celah itu? Wujudnya golongan seperti ini. Bayangkan apa yang difikirkan oleh orang luar khasnya pelancong dengan negara kita
khasnya di bandaraya seperti ini, katanya ketika memulakan bicara. Sambung Anwar, pada awalnya, perancangan beliau hanyalah mengumpulkan golongan gelendangan ini di satu penempatan selamat sehingga PKP. Namun apabila mula mendekati diri, beliau sedar tanggungjawab dan amanah itu lebih daripada itu. Ini bukan lagi soal beri makanan dan tempat tinggal sementara. Ini soal kehidupan mereka selepas ini. Saya banyak berfikir, lagipun ini bukanlah sesuatu yang baru kerana ahli keluarga saya selama ini begitu aktif dalam menjaga kebajikan, khasnya makan minum mereka. Ketika melawat pusat penempatan mereka baru-baru ini, saya ada bertanya tentang keluarga. Mereka tidak mahu bercakap. Kalau bercakap kerja, mereka juga tidak mahu. Mereka terima kehidupan mereka seadanya. Saya tidak sampai hati tengok keadaan transit mereka. Ada tilam dan bantal saja. Saya tanya, mengapa dengan kapasiti kita? Mengapa tidak kita buat lebih? Jangan bagi makan saja, tapi beri kaunseling, sediakan ruang solat, ajar mereka kebersihan diri dan beri keyakinan. Kalau boleh potong rambut, berikan selimut bila tidur. Lepas itu saya terfikir, tamat PKP, maknanya kita lepaskan mereka. Kumpulan ini akan kembali pada alam kehidupan mereka kembali. Saya ambil langkah lebih sikit, cari hostel lebih besar. Saya tidak mahu lepaskan mereka. Selepas berunding dengan beberapa syarikat melalui Datuk Bandar, kita bukan sahaja berjaya cari tempat untuk dijadikan hostel kediaman, sebaliknya juga pekerjaan untuk 700 orang. Dewan Bandaraya sendiri akan ambil sebahagian daripada mereka bekerja mengindahkan dan membersihkan Kuala Lumpur, manakala ada juga syarikat swasta akan ambil mereka dan berikan pekerjaan dengan gaji RM1,400. Semua ini bukan dalam perancangan lagi, sebaliknya sudah jadi realiti. Mungkin 1 Mei ini kita perlu golongan gelendangan ini melalui beberapa saringan terlebih dahulu sebelum ambil mereka bekerja. Jika kita ajak atau tawar, mungkin mereka tidak mahu. Jadi, kita akan paksa mereka. Terus terang saya cakap, benda yang kita rasa payah ini, jika kita usaha, Tuhan akan mudahkan ia. Saya sendiri tidak sangka dipermudahkan. Semua yang saya fikir jadi kenyataan, bukan kerajaan sahaja. Sebaliknya rakyat Malaysia ini sendiri datang memberi bantuan. Macam-macam semuanya tampil beri sokongan. Untuk itu, sememangnya, terima kasih sangat, ujarnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.